Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana atina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Dengan izin dan kurnianya kita diperkenankan untuk mendatangi masjid Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walaupun tadi ada susahnya nak masuk lorong-lorong, tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala telah izinkan kita sampai ke mari. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, masjid Nabi Allah Ibrahim ini alaihissalam ni menempatkan ada 4 perkuburan para Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan 3 isteri mereka, iaitu isteri Nabi Ibrahim Sarah, dan isterinya Nabi Ishaq Rifqah, dan isterinya Nabi Yaqub La'iqah. Dan begitulah dia 7 perkuburan semua pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam di satu tempat yang mulia ini. Tempat mulia ini dia adalah satu buah gua. Gua ni bawah dia gua. Tuan-tuan duduk ni bawahnya gua. Guanya panjang. Panjangnya lebih kurang dalam 50 meter panjang dan lebarnya 30 meter lebarnya. Dan tingginya lebih kurang dalam 15 meter atau 10 meter. Memang besar gua ni. Jadi kisah Nabi Allah Ibrahim AS ini kisah yang telah disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Nabi Allah Ibrahim AS ini dia dilahirkan di dalam satu gua di dalam kota Iraq ya. Jadi Nabi Ibrahim AS lahirnya pada zaman pemerintahan seorang raja yang zalim yang bernama Namrud. Jadi waktu Nabi Ibrahim AS nak dilahirkan, Namrud mendapat alamat bahawa akan lahir seorang budak yang daripada menteri-menterinya, yang di mana mereka ini atau budak ini akan nanti jadi besar dan kemudian menjatuhkan kerajaan dia. Maka dengan itu Namrud mengajak semua menteri-menteri dia keluar duduk di satu kemah di luar pada kota dan tidak benarkan menteri dia balik ke rumah masing-masing, takut nanti bertemu dengan isterinya, nanti akan berlakulah perhubungan suami isteri dan lahir budak tersebut. Jadi itulah dilakukan Namrud. Tetapi Namrud ada ketinggalan sesuatu barang di istana dia, maka dia pun mempunyai kepercayaan kepada seorang menteri yang bernama Azar. Azar inilah yang namanya bapa Nabi Ibrahim AS. Dia pun kata pada Azar, aku percaya pada engkau, aku nak minta engkau balik ke istana, ambil barang aku itu, dan jangan kau balik ke rumah engkau, ya. Dan jangan sampai kau bertemu dengan isteri engkau. Azar ni pun jalankan tugasnya. Selepas dia ambil barang apa yang dikenakan oleh Namrud, kemudian teringin pula dia nak pergi jumpa, tengok isteri dia macam mana hal keadaan rumah dia. Dia terlupa pesanan daripada Raja Namrud. Sampailah ke rumah, Allah Ta'ala campakkan hati dia keinginan untuk bersama-sama isteri dia. Maka dengan itu berlakulah perhubungan suami isteri dan mengandunglah isteri dia itu akan Nabi Ibrahim AS. Dan kemudian lepas tu Azar pun pulang ke tempat kemah Raja Namrud. Kandungan Nabi Ibrahim AS ni tak dikesan. Tidak nampak apa yang dia ibunya tu mengandung seperti perempuan biasa saja. Tak ada tanda-tanda mengandung. Jadi tak ada siapa yang tahu yang isterinya Azar tu mengandung. Kerana Namrud siapa wanita yang mengandung, dia akan letakkan satu polis atau askar dia untuk tengok kalau dia lahirkan anak lelaki, kena sembelih anak itu. Jadi begitulah dia lakukan oleh Raja Namrud. Tapi isterinya Azar, ibunya Nabi Ibrahim AS, tak ada tanda dia mengandung, jadi tak ada siapa tahu dia mengandung. Sampailah saat dia nak melahirkan anaknya, maka dia pun dalam kebimbangan macam mana nak lahirkan. Maka datanglah Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk bawalah ibunya Ibrahim ini. Malaikat ini dengan rupa yang bentuk yang cantik, ya, bawalah ibu ni pergi ke gua. Dalam satu gua ini sudah lengkap semua keperluan hidup. Jadi dengan itu anak Nabi Ibrahim AS dilahirkan dalam gua tersebut, ya, dengan tanpa ada susah payah. Maknanya Allah Ta'ala mudahkan ibunya Ibrahim melahirkan Nabi Ibrahim. Dan begitulah ibunya Nabi Ibrahim ini, dia 3 hari sekali dia datang ke gua. Dia balik rumah dan dia pun duduk kat rumah 3 hari sekali dia datang balik ke gua.
Macam mana pula anak dia, baby tu masuk kat dalam gua tersebut. Alhamdulillah Allah Ta'ala pelihara anak itu dengan di mana anak ini boleh pula dapat minuman daripada jari-jari dia. Dia ada jari keluarkan susu, dia sedut. Ada jari keluarkan madu, dia sedut. Ada jari keluarkan air putih, dia sedut. Ada jari keluarkan air manisan, dia sedut. Jadi maknanya dia tetap terpelihara. Jadi begitulah dia satu masa ibunya datang ke tempat gua tersebut, maka didapati ada harimau dan singa di luar gua. Maka ibu kata, alamak, matilah anak aku ni. Tapi apabila dia masuk ke dalam gua, dia dapati bahawa anaknya Ibrahim masih lagi ada sihat dan tak ada apa-apa halangan. Begitulah Ibrahim duduk dalam gua tu selama 15 bulan. 15 bulan tu maknanya 1 tahun 3 bulan. Dan kemudian Ibrahim pun berkata pada ibunya, masa umur anak 1 tahun 3 bulan, ibu, bawalah saya keluar. Maka ibunya pun bawalah dia keluar. Maka apabila dah bawa keluar, Ibrahim melihatlah kepada sekalian alam yang diciptakan Allah SWT. Dan Ibrahim pun berkata, ibu, siapa Tuhan ibu? Jadi ibu kata, Tuhan ibu ialah bapa engkau. Habis siapa Tuhan bapa saya? Tuhan bapa engkau ialah Namrud. Habis siapa Tuhan Namrud? Ibu dia kata, kau jangan cakap macam di depan bapa engkau. Nanti bapa engkau marah. Maka ibunya pun ceritakanlah kepada suami dia yang sebenarnya kita sudah dapat anak. Dan anaknya dia cukup bijak, boleh bercakap. Masa umur lagi 1 tahun setengah. Jadi bapaknya pun sangat gembira dan pergilah jumpa anak dia. Dan dengan itu dia pun happy lah supaya seorang dapat anak dia happy. Tetapi Nabi Ibrahim bertanya pada bapak dia, bapak, siapa Tuhan bapak? Bapak dia kata, Tuhan bapak Namrud. Siapa pula Tuhan Namrud? Tuhan Namrud. Dia pun marah kepada Nabi Ibrahim, dia sepak Nabi Ibrahim, jangan kau cakap macam ni lagi. Begitulah Nabi Ibrahim AS masih lagi baby lagi, masih budak-budak lagi, sudah membicarakan tentang ketuhanan. Sampailah dia berbicara kepada kaum dia yang bahawa kamu ni menyembah patung-patung ini yang tak boleh beri kamu makan, yang tak boleh beri kamu minum, yang tak boleh bercakap, yang tak ada berdaya. Kenapa kamu sembah pada patung yang tak bernyawa ni? Begitulah dia mengkritik akan penyembahannya orang-orang kaum dia. Sampailah umurnya 18 tahun, pada masa itu orang-orang kampung dia setiap tahun memang ada pesta. Pesta tu pesta di luar bandar. Maka Nabi Ibrahim kata, kalau diorang keluar, aku nak pecahkan patung-patung ini. Ada orang terdengar apa yang kata Ibrahim itu. Maka apabila mereka mau keluar, Nabi Ibrahim pun, sebelum mereka keluar orang kampung ini, biasa dia letakkan makanan depan patung-patung Tuhan mereka lah. Nanti lepas dia balik pada pesta, dia akan ambil makanan, konon-konon dapat berkat pada patung-patung dia, pada Tuhan dia. Maka Nabi Ibrahim pun pergilah pada patung-patung tu, ni dah ada makanan, makanlah, kenapa kau tak makan? Nabi Ibrahim bercakap pada patung-patung itu. Maka patung-patung biasalah, memang patung, dia tak boleh bergerak, tak boleh bercakap. Maka Nabi Ibrahim pun ambil kapak, dia pecahkan satu-satu patung dan dia tinggalkan dia yang paling besar sekali, dan kapak tu dia gantungkan kepada patung yang besar. Kemudian apabila orang kampung dia balik, orang kampung kata, ini mesti kerja si Ibrahim. Mereka pun tangkap Ibrahim. Ibrahim, kau buat kerja ni semua. Nah, Ibrahim kata, tanyalah pada yang besar tu, kapak kat dia. Orang pun dah tahu ini Ibrahim parali dia. Mereka mengadulah kepada Raja Namrud. Raja Namrud pun sudah marah dan dia perintahkan rakyat suruh kumpulkan kayu api. Kayu api dikumpulkan tu 1 bulan lamanya, sehingga kayu api tu tinggi macam gunung. Kayu api tu tinggi macam gunung. Kemudian dibakarlah kayu api tu. Bila dia bakar, macam mana nak letak Ibrahim kat api tu? Sedangkan nak dekat pun bahang dah tak tahan. Jadi iblis dia bisikkan kepada Namrud untuk buatkan lastik. Jadi dengan itu daripada jauh Nabi Ibrahim diikat dan kemudian dilepaskan lastik tu. Jadi Nabi Ibrahim AS dia bukakan baju dia. Dia bukakan baju dia. Tetapi bila mereka nak tanggalkan seluar dia, Allah Ta'ala tak izinkan. Dengan mereka minta tangan tak dapat melakukannya, dan akhirnya mereka melepaskan Nabi Ibrahim untuk masuk dalam api. Masa dimasukkan dalam api itu, Jibril berkata pada Allah, ya Allah, ini kekasih engkau ni, dia nak kena masuk dalam api ni, tolonglah dia. Maka Allah Ta'ala kata pada Jibril, kalau kau nak tolong dia, kau pergilah jumpa dia, tanya dia. Maka datang Jibril kepada Nabi Ibrahim, ini tengah-tengah melayang ni, ya Ibrahim, nak tak aku tolong kau? Nabi Ibrahim kata, kalau pada engkau ya Jibril, aku tak harapkan pertolongan. Dan kemudian Jibril kata, nak tak aku beritahu pada Allah? Kata Ibrahim, Allah tak perlu beritahu pada Allah, kerana Allah tahu apa yang berlaku pada aku. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Mencukupilah aku dengan Allah sebagai sebaik-baik tempat penyerahan diri.
Maka dengan itu Nabi Ibrahim serah bulat-bulat pada Allah. Kalau Allah nak aku mati, aku mati. Nak Allah aku hidup, aku hidup. Nak Allah nak aku terbakar, aku terbakar. Serah pada Allah. Dia Tuhan, aku hamba. Maka begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, apabila Nabi Ibrahim telah menyerah bulat pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau sejuk dan selamat sejahtera ke atas Ibrahim. Maka dengan itu apabila Nabi Ibrahim AS jatuh dalam api, tak ada satu bulu roma dia pun terbakar, alhamdulillah. Dan kemudian alim ulama mengatakan bahawa kalau Allah Ta'ala katakan, wahai api jadilah kamu sejuk, nescaya Ibrahim akan mati kesejukan. Tapi Allah Ta'ala kata sejuk dan sejahtera. Jadi maknanya selamat dia. Ini pun ayatnya bagus digunakan juga untuk kalau kita ada anak-anak kita atau diri kita demam-demam panas-panas kan. Kita bacakan ayat, begitu baca selawat 3 kali. Kemudian ya naru kuni bardan wa salaman ala tu atas Ibrahim tu. Nabi Ibrahim dah habis lah. Ini pada siapa anak kita? Anak kita Ahmad ke, Fatimah ke, baca 3 kali. Kemudian selawat 3 kali, hembuskan dia, bagi minum, insya-Allah budak tu akan redalah dia punya panas dia. Itu doa untuk meredakan panas demam anak-anak. Untuk diri kita pun sama juga. Jadi begitulah Nabi Ibrahim duduk dalam api itu untuk beberapa lama. Ada kata 3 hari, ada kata 40 hari. Dan orang-orang kampung semua tengah melihat apa yang berlaku dalam api itu. Dan mereka melihat Nabi Ibrahim AS tidak mati, bahkan hidup dalam keadaan aman. Dan ada pula malaikat Jibril diutus Allah untuk berikan dia pakaian, bagi pakaian yang cantik daripada syurga. Dan keluarlah Nabi Ibrahim pada api itu dengan keadaan aman dan selamat. Orang-orang kampung pun sudah percaya Tuhan mereka yang benar bukanlah patung-patung ini, tapi yang benar ialah Allah Ta'ala. Tapi semuanya beriman dengan cara rahsia, semua takut kepada Namrud. Begitulah Allah Ta'ala selamatkan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS pun, dia pun berhijrah meninggalkan Iraq setelah dia bernikah dengan seorang perempuan Iraq yang sangat cantik sekali, iaitu Sarah. Sarah ni perempuan ni cantik sekali. Kemudian dia pun nikah dengan perempuan ni. Kemudian dia pun berhijrah lah, tinggalkan negeri Iraq dia untuk berdakwah di Palestin pula, dan nak berdakwah ke Mesir pula. Adapun Namrud itu Allah Ta'ala balakkan dia. Mana Allah Ta'ala hantarkan nyamuk untuk makan daging-daging, darah-darahnya, bala tenteranya. Sampai mati banyak bala tenteranya dengan hanya tinggal tulang-tulang saja. Muka mereka pun dah kering, dah tak ada daging, tak ada isi lagi. Dan Namrud tu sendiri, Allah Ta'ala hantarkan satu nyamuk yang satu sayap tu dah putus. Maknanya satu sayap saja dia ada, yang buta sebelah, masuk ke telinga dia. Begitulah masuk telinga dia, dan dia sakit kepala dia. Tiap-tiap hari dia ambilkan tongkat dia pukul kepala dia selama 400 tahun. Allah seksakan dia macam tu. Itulah akibatnya orang yang mengaku diri sebagai Tuhan dan juga mengingkari akan Allah Ta'ala. Begitulah kisah Nabi Ibrahim dengan Namrud di Iraq. Dan kemudian Nabi Ibrahim AS pun setelah pergi ke Mesir, berdakwah di Mesir. Dan kemudian Raja Mesir Firaun menghadiahkan kepada Nabi Ibrahim seorang perempuan Mesir yang bernama Hajar. Kita namakan dia Siti Hajar lah. Jadi dengan itu Nabi Ibrahim pun bawalah Siti Hajar dan Sarah sama-sama balik ke Palestin. Jadi apabila sampai di sini, Allah Ta'ala izinkan Siti Hajar pun mengandung anak yang bernama Ismail. Nah kemudian Sarah pun dia tak begitu senang, kerana apa, malulah dia. Yang madu dia dah mengandung, dia isteri lama tak mengandung lagi. Dia pun katalah pada Ibrahim, aku tak maulah Sarah kat sini, tak maulah Hajar kat sini. Maka Allah Ta'ala takdirkan, dibawalah Nabi Ibrahim akan isteri Hajar dengan Ismail ke kota Mekah Al-Mukarramah. Itu sejarah kota Mekah pula lah ya. Sejarah Safa Marwah, sejarah Air Zamzam, itu sejarahnya. Jadi begitulah Nabi Ibrahim dengan Sarah, dia ada di kota Palestin ini. Maka 4 tahun kemudian setelah dilahirkan Nabi Ismail, maka datanglah malaikat memberitakan kepada Nabi Ibrahim yang mereka akan menterbalikkan kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ialah kaum yang namanya Sodom dan Zamurah. Dua-dua kaum ini ialah kaum yang membuatkan perbuatan homoseks, jantan dengan jantan, dan Allah Ta'ala nak binasakan mereka. Dan sekaligus malaikat itu memberikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim bahawa isterinya Sarah akan mengandung anak. Jadi dengan itu Sarah pun terkejut dan ketawa. Dia duduk kat belakang pintu, dia dengarlah cakap-cakap malaikat dengan Nabi Ibrahim. Aku nak mengandung, aku dah umur 90 tahun dah.
Mana nenek 90 tahun mengandung. Tapi begitulah kehendak Allah. Nabi Ibrahim masa tu umur 120 tahun. Dah datuk dah ni 120 tahun, macam mana nak dapat anak lagi? Tapi kehendak Allah, kun fayakun, semuanya jadi. Maka dengan itu Sarah pun mengandunglah anaknya Ishak, dan kemudian lahirlah anaknya Ishak. Jadi itulah Ishak dengan Ismail, bezanya 4 tahun. Ismail ke abang, Ishak tu adik. Ya, itu dia punya umurnya. Begitulah Nabi Ishak alaihissalam ini, dia pun duduk dengan bapa dia di Palestin ini, dan dia pun berdakwahlah dengan bapa dia. Dan dengan itu Ishak pun berkahwin dengan seorang perempuan yang bernama Rifqah. Dan dengan itu dapat pula anak yang bernama Yaqub. Yaqub ni ada apabila dilahirkan, dia punya tumit dia hentak-hentak bumi. Jadi kerana orang Arab ni, tumit tu dalam bahasa Arab aqab. Aqab tu mana tumit. Jadi dengan itu dia pun dinamakan anak dia tu Yaqub. Itulah gelaran Nabi Yaqub alaihissalam. Dan apabila setelah dilahirkan Nabi Yaqub alaihissalam, ada lagi beberapa anak yang dilahirkan. Maka Nabi Yaqub alaihissalam bila sudah besar, dia kahwin dengan perempuan daripada Baitul Maqdis yang namanya La'iqah. Dan apabila dia duduk di sini, siang hari dia berdakwah dengan bapa dia, dengan datuk dia Nabi Ishak, bapa dia, datuk dia Nabi Ibrahim. Bila waktu petang dia balik ke rumah isteri dia, ke Baitul Maqdis. Kita datang pada Baitul Maqdis naik bas 1 jam tadi. Dia jalan kaki saja. Jadi zaman dulu orangnya besar-besar kan, jalan kaki itu, tapi cepatlah. Tapi dia sampai malam. Jadi Yaqub ni dia tiap-tiap malam sampai ke rumah isteri dia. Jadi orang yang jalan malam ni namanya, kalau Nabi kita daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis jalan malam, dinamakan apa? Isra. Jadi kalau sekiranya Nabi Yaqub pula daripada Hebron atau Khalil nak sampai ke Baitul Maqdis jalan malam, maka dinamakan Nabi Yaqub orang yang banyak jalan malam. Apa dia makna dia? Israel. Jadi asal Israel tu mana Isra, jalan malam. Il tu maknanya orang yang banyak jalan malam. Jadi kalau tuan-tuan nak maki hamun, jangan maki hamun Israel. Itu Nabi Yaqub. Habis ustaz, diorang ni jahat sangat. Itu kau cakaplah Yahudi sudahlah. Ya, sebab Israel tu Nabi Yaqub. Itu asal cerita dia lah. Jadi itulah gelaran Nabi Yaqub alaihissalam. Dan Nabi Yaqub alaihissalam dengan isteri yang pertama La'iqah dapat 10 orang anak. Semua lelaki. Alhamdulillah 10 orang anak. Dan kemudian bila isteri dia meninggal dunia, dia pun tukar tika. Apa makna tukar tika? Tukar isteri memanglah, tapi tukar tika tu maknanya dia kahwin adik ipar dia. Dia kahwin adik ipar dia lah, adiknya La'iqah. Namanya Rahil. Dia dapatlah 2 orang anak, namanya Yusuf dengan Benjamin. Dalam 10 orang anak isteri pertama dan 2 orang anak isteri yang kedua, makanya Nabi Yaqub sangat sayang pada Yusuf. Kerana Nabi Yusuf ni dia seorang yang baik, lembut, taat pada bapa dia, tak pernah engkar dengan bapa dia. Jadi macam kita juga kalau ada anak, semua anak kita sayang, tapi anak yang taat pada kita lebihlah sayang. Macam itulah biasanya. Jadi adik-beradik yang lain tu, iaitu isteri yang pertama yang adik-beradik 10 orang, jealous lah kepada Nabi Yusuf. Ini Nabi Yusuf ni bapa lebih sayang pada dia pada kita. Kita mesti hapuskan dia supaya bapa sayang pada kita pula. Jadi mereka buat perancangannya minta izin bapa untuk bawa Nabi Yusuf alaihissalam pergilah nak bermain-main di luar. Nabi Yaqub kata, aku takut nanti dia dimakan oleh serigala. Mereka kata tak adalah bapa, kita ramai, takkan kita nak biarkan dia dimakan serigala. Tapi sebenarnya niat dia orang tu ada niat yang tak baik. Maka dibawalah Nabi Yusuf tu sama-sama mereka bermain-main di luar. Tapi apa yang berlaku? Bukan bermain-main, mereka pun campakkan Nabi Yusuf dalam satu perigi buta, perigi yang tak ada orang pakai lagi. Dan kemudian mereka pun baliklah ke rumah, nak bawa cerita pula. Cerita apa? Cerita Nabi Yusuf sudah dimakan serigala. Macam mana? Dia pun balik ke rumah, nangis. Semua 10 orang ni nangis. Bapa, kenapa ni? Yusuf telah dimakan serigala. Memang bapa takkan percaya. Tapi ini baju dia. Baju dia orang tu, baju Nabi Yusuf tu, mereka potong 1 ekor kambing, makan barbecue. Kemudian darah kambing tu, dia sapulah kepada baju Nabi Yusuf. Nabi Yaqub tahu ini semua bohong.
Kenapa kalau serigala makan di Nabi Yusuf, baju mesti koyak. Ini baju tak koyak pun cantik je. Jadi Nabi Yusuf pun sabar. Itulah kehendak Allah Ta'ala. Jadi Nabi Yusuf dikhianati oleh abang-abang dia, umurnya 18 tahun. Begitulah Nabi Yusuf duduk dalam perigi itu selama 3 hari. Kemudian lepas itu dibawa oleh satu caravan yang mana lalu di situ. Dan kemudian nak ambil air. Ada perigi lah nak ambil air. Sekali tengok ada satu budak. Jadi diorang pun ambil lah budak ni untuk dijual di Mesir. Sebab caravan tu dalam perjalanan pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, dijual lah Nabi Yusuf ni sebagai hamba kepada menteri Mesir yang menjaga ekonomi Mesir yang bernama Aziz. Maka dengan itu Nabi Yusuf pun dibeli dan kemudian Aziz ini pergi jumpalah isteri Zulaikha. Ambillah Zulaikha, kau jagalah budak ini, mudah-mudahan jadi anak kita. Sebab menteri Mesir itu pun tak ada anak ya. Zaman dulu pun susah orang nak dapat anak ya. Jadi begitulah dia ambil anak angkat. Jadi itulah Nabi Yusuf dijaga oleh Zulaikha. Sampailah dia lebih kurang Nabi Yusuf pun dah begitu besar, lagi besar dalam 20 tahun ya, 26 tahun. Dia punya kecantikan pun dah luar biasa hebatnya ya. Cantik Nabi Yusuf AS ini, kalau dia jalan tepi tembok tu akan bercahaya kerana cahaya dia, wajah dia. Cantik Nabi Yusuf ni, masya-Allah. Jadi Zulaikha ni sudah terjatuh hati dengan si Yusuf ni, anak angkat dia. Jadi satu hari dia panggil Yusuf masuk ke biliknya, dia tutup pintu-pintu semua, dia pun maaf kata dia buka baju dia, ajak Nabi Yusuf buat perkara yang tak baik. Maka Nabi Yusuf kata, "Ma'azallah, aku tak mau ni, Allah Taala lindung aku." Nabi Yusuf pun lari nak pergi ke pintu. Zulaikha pun tarik baju Yusuf, koyak kat belakang. Kemudian apabila sampai kat pintu, tiba-tiba pintu tu dibuka oleh suami Zulaikha. Suami Zulaikha pun sudah ada depan pintu. Apa kata Zulaikha? "Abang tengoklah ni, si Yusuf ni nak buat apa dengan saya." Padahal dia yang niat tak baik. Tapi dia tuduh pula Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata, "Tidak, aku tak ada niat tak baik. Dia yang nak bawa ajak aku buat tak baik." Kemudian suaminya Zulaikha tu datang dengan beberapa orang. Antara orang itu seorang ibu yang bawa anak baby. Baby ni bercakap pula. Subhanallah, Allah nak tunjukkan kebesaran dia. Baby ni cakap, "Kalau baju Yusuf tu koyak di depan, betul lah Zulaikha, bohonglah Yusuf. Yalah, kalau Yusuf yang nakkan perempuan tu, koyak baju ke depan. Tapi kalau baju Yusuf koyak kat belakang, betul lah Yusuf, bohonglah si perempuan tu." Maknanya Nabi Yusuf nak lari, jadi baju dia kena koyak kat belakang. Bila mereka pun lihat baju Yusuf koyak kat mana? Koyak kat mana? Kat belakang. Maka malulah Zulaikha. Dah perempuan-perempuan istana pun dah mula gosip-gosip ya. Wah, mak encik kita sudah jatuh cinta dengan dia punya boy dia. Jadi Zulaikha ni dengar, telinga dah panas dah ya. Orang cakap aku macam ni kan. Dia panggil lah semua perempuan-perempuan istana tu, ada high tea, minuman petang. Bagi apple, semua perempuan-perempuan tu dia bagi apple, potong-potong apple. Tengah-tengah mereka potong apple, maka Zulaikha pun panggil Yusuf, keluar sekejap. Nabi Yusuf pun keluar. Apabila Nabi Yusuf keluar, perempuan-perempuan istana tengok Nabi Yusuf, potong jari tak perasan. Cantiknya Nabi Yusuf luar biasa, sampai potong jari dia tak rasa sakit. Itulah cantiknya Nabi Yusuf. Zulaikha pun kata, "Sekarang korang semua tahu kenapa aku sayang pada dia, aku jatuh cinta pada dia." Itulah dia kisahnya Zulaikha. Tapi orang-orang duk bercakap juga tentang Zulaikha punya perbuatan itu. Jadi akhir Zulaikha pun berkata pada suami dia, "Bang, orang-orang duk kata saya, abang masukkanlah si Yusuf dalam penjara supaya orang tahu yang Yusuf yang salah." Akhirnya Nabi Yusuf dimasukkan penjara. Masuk penjara 7 tahun dah duduk dalam penjara. Jadi apabila dia duduk dalam penjara, dalam masa dia duduk penjara, ada 2 orang dia sama-sama dia, iaitu satu orang tu mengatakan, "Ya Yusuf, aku mimpi bahawa aku perah anggur. Aku mimpi aku perah anggur." Dan satu orang lagi ni dia tak ada mimpi. Tapi kawan ni ada mimpi, takkan aku tak ada. Dia pun create mimpi. Aku mimpi, aku angkat roti di atas kepala, dimakan oleh burung. Jadi kedua-dua mereka tanya, "Ya Yusuf, apakah maknanya?" Jadi Nabi Yusuf ni Allah Ta'ala telah berikan dia ilham untuk mentadbirkan mimpi. Maka dengan itu Yusuf pun berkata, "Yang kau perah anggur, engkau nanti akan merdeka, kau keluar pada penjara dan menjadi khadam kepada raja. Dan ada pun kau yang angkat roti di atas kepala, dimakan oleh burung, kau akan mati digantung." Kemudian kawan dia kata, tidak, aku tak mimpi itu sebenarnya." Maka berkatalah Nabi Yusuf, "Qad qudiyal amru ma tastaftiyan."
telah diputuskan apa yang kamu bertanya. Jadi dengan itu, orang yang mengatakan mimpi dia tu diangkat kepala dia, di atas ujung kepala dia makan burung, matilah dia gantung. Dan yang di mana kawan yang dibebaskan tu menjadi khadam raja, Nabi Yusuf kata, kalau kau dah jadi khadam raja, kau bagi tahulah raja, aku ni kena zalim, aku ni kena fitnah perempuan istana, supaya aku dibebaskan. Tapi bila dia jadi khadam raja, dia lupa pula yang dia punya janji dengan Nabi Yusuf. Duduklah Nabi Yusuf AS dalam penjara selama 7 tahun. Kepada masa lepas 7 tahun itu berlakulah satu kisah Raja Mesir. Raja Mesir pula bermimpi ada 7 ekor lembu dengan ada 7 batang gandum yang gemuk dengan 7 batang gandum yang kering, dan ada 7 lembu gemuk dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Kemudian raja pun tanya pada tukang-tukang takbir mimpi kepada orang-orang istana, satu pun tak dapat jawab. Maka khadam raja ni yang kawannya Yusuf baru teringat, aku ada kawan lah nama dia Yusuf dalam penjara, dia pandai takbirkan mimpi. Raja kata panggil dia keluar, apa makna di sini. Maka bila ditanya kepada Nabi Yusuf mengatakan negeri Mesir ni 7 tahun akan makmur, tapi lepas 7 tahun makmur akan 7 tahun pula kemarau. Jadi apa yang kamu dapat pada 7 tahun yang pertama, simpanlah juga sikit-sikit kerana untuk kamu punya makan pula nanti 7 tahun kemarau. Jadi raja pun sangat happy sekali. Raja kata, okeylah Yusuf, kau tak payah duduk dalam penjara, keluar penjara, aku bebaskan kau. Nabi Yusuf kata, tidak, aku tak mau keluar penjara selagi nama aku tak dibersihkan. Sebab rekod menulis dia buat jahat dengan perempuan istana. Jadi Nabi Yusuf kata, aku tak mau melainkan rekod aku dibersihkan. Itu sepatutnya macam tu juga, ya. Kalau tidak, selagi itu nama dia akan ada dot hitam yang dia tu tak baik. Jadi raja pun panggil perempuan-perempuan istana. Hei kamu perempuan istana, apa yang kamu kata pada Nabi Yusuf? Mereka pun kata, demi Allah kami tak tahu apa-apa pun. Sesungguhnya kami tahu dia itu orang yang baik. Kemudian Zulaikha pun at last dia pun buat pengakuan, akulah yang buat fitnah pada dia, sedangkan dia tak ada buat apa-apa. Maka dengan itu Nabi Yusuf nama pun dibersihkan, dan kemudian raja pun berkata pada Nabi Yusuf, kalau kau nak apa, kau cakap pada aku. Nabi Yusuf kata, aku akan menjagakan ekonomi Mesir, kalau nanti aku sebagai menteri ekonomi. Maka dilantiklah dia sebagai menteri ekonomi. Maka dengan itu Nabi Yusuf mentadbirlah negeri Mesir itu ekonomi mereka, dan orang-orang pun sangat suka pada Nabi Yusuf kerana dia seorang yang adil, yang baik hati. Dan begitulah melaluilah 7 tahun yang pertama yang makmur, 7 tahun yang kedua itu tahun kita katakan kemarau panjang. Maka apabila kemarau panjang, orang-orang datang ke istana nak minta ration, makanan tak ada. Antara mereka yang datang ialah adik-beradik Nabi Yusuf yang 10 orang itu. Mereka pun dari masa itu Palestin ini di bawah pemerintahan Mesir. Maka mereka pun datanglah ke istana Mesir. Nabi Yusuf AS tengok abang-abang dia. Nabi Yusuf tahu dah ini abang-abang dia ni. Tapi abang-abang dia tak cam dia. Pasal masa dia budak-budak, orang dah tinggalkan dia. Kemudian bila dia dah besar, orang tak nampak dia punya budak-budaknya lagi. Jadi dia tahu ini abang-abang dia. Dia kata pada abang-abang dia, kamu semua ada adik lagi kan? Bawa adik kamu sendiri. Adik dia siapa? Adik Yusuf lah, nama Benjamin. Nabi Yusuf cuma dua adik-beradik, dia dengan Benjamin. Maka mereka pun baliklah ke kampung dia. Bapa kita tak diberikan makanan, melainkan kita kena bawa adik kita juga ini. Jadi bapa dia kata, okey, setujulah, bawalah pergi ke istana. Bila dah sampai istana, Nabi Yusuf pun bagilah dia punya, kita katakan ration diorang, termasuklah ration kepada adik dia. Setiap satu orang satu goni beras ke gandum lah. Kemudian Nabi Yusuf berkata pada adik dia, Benjamin, aku ni abang kau Yusuf. Oh Yusuf, abang saya? Abang masih hidup. Alhamdulillah. Jadi di sini kau diam-diam, aku nak buat planning supaya kau duduk dengan aku. Jadi dia letakkanlah kita katakan sua'ul malik, iaitu kita katakan perhiasan daripada istana yang mahal, letakkan dalam goninya adik dia. Bila rombongan mereka nak keluar, maka dipanggil, hei kamu pencuri, mari sini. Mereka kata, kami tak mencuri apa-apa. Okey, kita cek, rupanya dalam goninya adik dia Benjamin ada barang-barang istana. Jadi dengan itu ditangkaplah adik dia
ditangkap, dibawa masuk istana. Abang-abang kata tak apalah, pilih salah satu kami supaya kami gantikan dengan adik kami. Nah, pengawal kata tidak, kita kalau buat macam tu kita orang yang zalim. Maka dengan itu adik dia ditahan. Tapi bukan masuk penjara, duduklah abang dia Yusuf, ya. Jadi dengan itu 10 orang ni baliklah ke rumah menangis-nangis, bapak-bapak, kami tak tahu yang adik kami Benjamin ni pencuri rupanya. Jadi begitulah dia pun mengadu pada bapak dia. Bapak dia pun kata, kamu pergilah cari adik kamu dan pergilah cari adik kamu satu lagi nama Yusuf. InsyaAllah Allah akan temukan. Mereka pun datang sekali lagi ke istana. Mereka pun datang, wahai Menteri Ekonomi, kasihankanlah kami, kembalikanlah kami akan adik kami yang dipenjarakan. Maka Nabi Yusuf kata, kamu ingat tak apa yang kamu lakukan pada Yusuf? Semua abang-abang dia terkejut bila Nabi Yusuf tanya, kamu ingat tak apa yang kamu lakukan pada Yusuf? Mereka pun bertanya, anta Yusuf? Adakah engkau Yusuf? Nabi Yusuf kata, ya, akulah Yusuf. Masya Allah, ya. Itulah dulu khianat pada adik dia, tapi adik dia lah pula menjadi Menteri Ekonomi. Sebab tu kita ni kadang-kadang adik-beradik, ya, jangan pandang rendah pada seseorang. Begitu kawan-kawan juga, ya. Kadang-kadang kita pandang rendah, satu hari dia jadi orang besar, kita pula mengharapkan pertolongan dia. Begitulah mereka berkata, maaflah Yusuf, apa perbuatan kami. Nabi Yusuf kata, kamu semua aku maafkan, ya. Bawalah bapa engkau, mak semua kemari. Maka dibawalah bapa dia Nabi Yaqub dan ibu dia datanglah ke Mesir. Jadi semua duduk kat Mesir lah tu. Nabi Yaqub AS dengan semua 10 orang anak dia yang lelaki dan Nabi Yusuf dan Benyamin semua duduk kat Mesir. Maka dengan itu mereka pun berkembang biak akan kaum Bani Israel di Mesir. Dan zaman Firaun pula, Firaun menjadikan kaum Bani Israel ini sebagai hamba abdi untuk membinakan piramid-piramid dia, istana-istana dia. Itulah sebab antara kisahnya Nabi Yusuf AS sampai datangnya Nabi Musa AS lebih kurang 400 tahun. Nabi Yaqub AS meninggal dunia di Mesir, tapi dia pesan, kalau aku mati, tanamkan aku ke Hebron dengan bapa aku Ishak, dengan datuk aku Ibrahim. Jadi dengan itu dibawalah Nabi Yaqub balik ke Hebron. Manakala pula Nabi Yusuf AS bila mati, dia nak dibawa balik ke Hebron, orang-orang Mesir tak bagi. Kenapa? Sebab orang Mesir sayang sangat dengan dia. Kerana baik dia tu, orang yang baik. Jadi apa niat dibuat? Maka dibuatkan dia tanam di tengah-tengah satu pulau, di tengah-tengah Sungai Nil. Sungai Nil tu banyak pulau-pulau kecil ditanam situ supaya air Sungai Nil tu mengalir dan seluruh Mesir mendapat berkatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Sampailah datangnya zaman Nabi Musa alaihissalam selepas 400 tahun, maka dia menjalankan perintah Allah untuk membawa mayat Nabi Yusuf ditanamkan kemari. Jadi tempat yang kita ada sekarang ni ialah gua. Gua ini ditanamnya Sarah, isteri Nabi Ibrahim AS, dan ditanamnya Nabi Ibrahim AS, dan ditanamnya Ishak AS, dan ditanamnya iaitu Rifqah AS, dan ditanamnya Yaqub AS, dan ditanamnya isteri Yaqub Laiqah. Dan jadi apabila zaman Nabi Yusuf AS nak dibawa setelah 400 tahun, maka orang yang bawa mayat Nabi Yusuf nak bawa ke gua ini tak bertemu dengan pintu gua, tak bertemu pintu gua. Jadi akhirnya dia tanamkan Nabi Yusuf di luar pada gua. Nanti kita bila turun daripada tangga, jadi kalau tuan-tuan tadi nak datang masuk masjid naik tangga kan. Kenapa naik tangga? Pasal tinggi masjid ni kerana bawah dia gua. Itulah dia, ya. Setinggi mana masjid itu, itulah tingginya gua itu yang dijadikan perkuburannya nabi-nabi tersebut. Jadi dengan itu Nabi Yusuf AS ditanamkan di luar pada gua, ya. InsyaAllah kalau ada rezeki, ada kunci, kita buka, kita tengok sekali, ya. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, masjid ini menempatkan kita kata 7 makam, 4 nabi dan 3 isteri-isterinya. Jadi yang kita nampak sekarang ni simbol, ya. Ini simbol, ini makam isteri Nabi Ishak, nama Rifqah. Kemudian sebelahnya Nabi Ishak, dan sebenarnya dalamnya lagi ialah Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub sebagainya. Ini simbol. Kenapa? Sebab makam dia atau kuburnya betul bawah tanah, di dalam gua 15 meter bawah, ya. Tapi nak tandakan ini sebelah bawah tu ada kubur Nabi, ini tandakan sini.
Begitulah seterusnya ada beberapa makam lagi yang akan kita lihat. Masjid ni sebenarnya masjid orang-orang Islam, ya. Tetapi pada tahun 89 berlaku satu kecelakaan di mana orang Islam tengah sembahyang subuh pada hari Jumaat pagi bulan Ramadan. Orang Islam tengah sembahyang, lebih kurang 300 orang. Datang satu doktor daripada kampung Yahudinya dekat, dia bawa machine gun, dia orang tengah sembahyang ni, dia tembak, dia tembak. Jadi 29 orang mati on the spot. Tempat yang kita ada sekarang ni sudah jadi macam swimming pool dengan darah. Macam kolam darah dah. Dan yang lain semua tu cedera parah. Lepas peristiwa itu ditutuplah masjid ini selama 8 bulan. Tak ada semayang, tak ada azan, tak boleh masuk orang. Lepas 8 bulan, bila orang nak masuk masjid ini, semua orang terkejut. Pertama, masjid nak masuk kena security. Macam tadi tuan-tuan masuk security. Dulu mana masuk masjid security. Keduanya, masjid ini sudah dibagi dua. Setengah untuk orang Islam, kita ni bagi orang Islam. Yang belakang tembok ni untuk orang Yahudi. Jadi kita pun tak dapatlah ziarah makam satu-satu makam kat dalam tu. Melainkan dua makam ni kat depan ni je lah kita nampak. Tapi yang dalam tu kita hanya nampak pada jauh saja. Jadi itulah dia. Cuma dalam 1 tahun, 10 hari kebesaran Islam, orang Islam diberikan kebebasan sampai sepenuh masjid. Dan dalam setahun juga 10 hari kebesaran Yahudi diberikan orang Yahudi sampai masuk ke depan masjid kita ni. Itulah dia punya deal dia. Itulah mereka yang buat kejahatan, kita pula yang tersiksa. Orang yang tembak tu seorang doktor juga, ya. Seorang doktor. Dia dimahkamahkan. Tapi apa kata mahkamah? Doktor ni gila. Doktor gila. Jadi dengan itu tak kena penjara apa-apa. Senang, sebab tu saya kata banyak orang Yahudi ni gila. Ya, maaflah ya. Memang betul lah. Semua dia buat betul, orang kita buat salah. Itulah dia. Apa nak buat, ini hari-hari dia, besok hari kita pula. Ya, insya-Allah. Agar mudah-mudahan Allah SWT bebaskan negara ini daripada tangan kaum kafirin dan dikembalikan kepada umat Islam insya-Allah, dan dijadikan masjid-masjid kita ini bebas untuk umat Islam beribadat. Allahumma ya Allah, janganlah ini kali penghabisan kami berada di tempat yang mulia ini. Kurniakanlah kami, anak isteri kami, keluarga kami semua dapat datang lagi ke tempat yang mulia ini ya Allah, dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, kisah sedikit daripada Nabi-Nabi Allah ini. Jadi dengan itu, kalau nak cerita panjang banyak lagi, tapi cukuplah tu. Kita sekarang akan pergi ziarah dan memberi salam, dan 11.30 akan azan zuhur. Jadi kalau kita sempat, kita keluar sebelum azan zuhur. Sebab lepas azan zuhur, mereka akan tunggu lambat lagi untuk qamat pula. Ya, kita ini musafir ya, kita nak kejar masa ya. Jadi insya-Allah kita akan memberi salam dan kemudian kita akan balik naik ke bas ya.